Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك واشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على خير خلقه سيدنا مولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua, sehat? Alhamdulillah, hari ini kita dapat sama-sama kumpul untuk memperbaharui persoalan ataupun pemahaman kita tentang puasa yang akan disambut berapa lama lagi? 2 minggu lebih kurang 2 minggu. Tak lama dah. Boleh tarawih. Tarawih dah boleh, alhamdulillah. Penuh dah semuanya ni. Penuh dah. Harus penuh dah. Kalau tak penuh tak tahu lah. Tahun lepas dah tak boleh tarawih bising. Ini dah boleh tarawih, tak penuh juga tak tahu alasan dia takut. Takut pula. Itu hari Allah tak bagi, bising. Ni orang dah bagi, takut lah. Takut. Baik. Jadi sampai keluar lah ya. Sampai keluar. Kalau penuh kena tambah kemah. Tapi takut. Yalah, maklumlah kan. Ada yang pergi ke masjid, ada yang pergi surau. Sini buat berapa? 10? 8? 10 lah. Lagi 9. Dia pada dulu lagi ijtihadnya itu 10 kan? Kalau tarekat Ahmadiyah tu ijtihadnya 10. Tapi itu di masjid. Balik rumah boleh tambah. Di surau 10. Balik rumah boleh tambah, bukan 10 aja. Boleh sampai 20. Baik, alhamdulillah. Kita mungkin banyak persoalan, jadi sikit je lah kot mukadimahnya itu. Mukadimahnya tak banyak sangat lah. Kita tengok puasa itu apa, pengertian puasa itu. Dari sudut bahasanya ialah imsak. As-sawmu bermakna imsak. Imsak yakni imsak menahan diri. Menahan diri, imsak. Jadi antara firman Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah Taala kata inni nadartu lirrahmani sawma. Itu surah Maryam ayat 43 itu. Ini sesungguhnya aku bernazar bagi Tuhan Ar-Rahman, menahan diri dan diam dari berkata-kata. Jadi sawma kata Maryam dalam surah ini. Sawma maknanya dia bernazar untuk pada diri dia itu menahan diri daripada berkata-kata. Itu sawma dari sudut bahasa. Dari sudut bahasa lughahnya itu. Pada syaraknya pula imsaku 'anil muftira 'ala wajhi makhsus ma'an niyyah. Maksud dia situ menahan diri seorang muslim, orang yang Islam yang mumayyiz daripada makan dan minum
dan perkara yang membatalkan puasa daripada awal hari hingga akhirnya, mana daripada lepas subuh sampailah waktu maghrib, ya, dengan syarat dan segala rukun-rukunnya. Itu secara ringkaslah, dia panjang lagi sebenarnya, ya, panjang lagi. Jadi dalil wajib puasa sebagaimana kita tahu, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan dalam surah Al-Baqarah itu dalil wajib berpuasa. Jadi asal nama Ramadan yang diwajibkan ke atas umat Islam pada tahun kedua Hijrah, pada tahun kedua Hijrah. Jadi turunnya perintah wajib itu dalam bulan Sya'ban, dalam bulan Sya'ban. Jadi dalam kitab-kitab sirah mengatakan bahawa Rasulullah SAW telah berpuasa sebanyak 9 kali Ramadan. Maknanya 9 tahun. 9 kali Ramadan, 9 tahun. Lebih kurang, ya. Baik, jadi orang Arab dulu panggil Ramadan ini kerana apa? Kerana setiap kali Ramadan dia bertepatan dengan musim panas. Dia musim panas. Jadi bila Ramadan dia musim panas. Sebab itu ada dinamakan sebagai Ramadan, bermaksud panas terik matahari. Dalam kamus, Ramadan juga bermaksud panas terik matahari, ya. Baik. Dan ada sebahagian ulama mengatakan panasnya terik Ramadan itu zahirnya, namun panas teriknya itu jugalah meleburkan dosa-dosa orang yang beriman dalam bulan Ramadan. Kerana panasnya bulan Ramadan itu sehingga dapat meleburkan dosa-dosa orang yang beriman. Ya, baik. Situ. Jadi wajib kita berpuasa bermula daripada hujung bulan Sya'ban, ya. Sama ada hari yang ke-29 itu, ya, kita tengok anak bulan, ya, hari ke-29 tengok anak bulan, ataupun hari yang ke-28. Jadi syarat dia, kalau tak nampak anak bulan, wajib genapkan 30 hari. Kalau tak nampak anak bulan, wajib genapkan Sya'ban itu 30 hari. Jadi setakat inilah, ya, negara kita, ya, menggunakan kaedah takwim je lah. Ya, kaedah takwim itu maknanya cukup genapkan 30 hari Sya'ban. Ya. Jadi kalau ada yang nampak anak bulan itu wallahu a'lam lah, mungkin perkara yang lain lah pula jadinya, tak genap lah 30 hari, kan. Tapi setakat ni seragam, kan, begitulah, seragam, ya, semuanya genapkan 30 hari di bulan Sya'ban, ya. Jadi anak bulan ni, sekiranya seseorang itu dia nampak, diri dia nampak, adakah dia wajib puasa? Untuk diri dia, ya, dia wajib. Contohnya, ya, dia pun sama-sama, atau dia seorang-seorang dia saja, yang duduk atas gunung seorang-seorang, ya, duduk atas gunung seorang-seorang, tiba-tiba, ya, dia nampak anak bulan. Kalau dia yakin itu anak bulan, ya, makanya atas diri dia itu wajib dia berpuasa. Ya, dia tak wajib untuk mengwar-warkan. Sebab apa? Sebab dia bukannya daripada orang yang ada autoriti dan sebagainya, tapi dia seorang-seorang dia je. Tapi kalau dia dah nampak anak bulan, maka dia wajib berpuasa, ya. Baik. Walaupun orang itu adalah orang yang fasik. Mana orang yang fasik ni orang yang banyak dosa lah. Orang yang fasik, ya, orang yang banyak dosa. Untuk diri dia itu maka dia wajib. Tapi khabar dia itu orang tak boleh nak terima lah, sebab dia orang yang fasik, ya. Baik. Okey. Jadi
bila dah cukup genap 30 hari, ya, hari yang ke-30 itu dah tak boleh berpuasa kalau orang buat puasa sunat Syaban, ya. Ataupun orang kata apa, kalau dia nak menyempurnakan pun, jadi hari ke-30 tu dia berbuka lah, ya, pasal dia hari, dia panggil hari apa, Allahumma salli ala Muhammad, hari apa, hari Syak, ya, hari Syak tu mana dia antara Syaban dan Ramadan. Ya, baik. Jadi persoalan, kalaulah, ya, ada orang bermimpi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengatakan hari sekian-sekian ataupun hari sekian-sekian itu masuknya Ramadan. Jadi Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Asna Al-Matalib menyatakan bahawa walaupun seseorang itu mengatakan, mendakwa dirinya itu bermimpi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu dia bahawa hari sekian-sekian jatuhnya awal Ramadan, maka boleh tak berpegang pada dakwaan ataupun hujah itu dalam masalah ni, masalah penentuan Ramadan ni. Bukan masalah lain, tak bicara masalah lain, masalah penentuan Ramadan. Kalau mimpi yang lain tu, itu bicara lain. Cuma ni Syekh Zakaria sebut, ya, dalam masalah penentuan awal Ramadan, maka dakwaan ini tidak boleh diambil kira. Bukan bermaksud tidak percaya bahawa mimpi berjumpa dengan Nabi SAW itu. Cumanya, ya, tidak diambil kerana hal penentuan Ramadan ini adalah daripada pemerintah ataupun daripada mufti ataupun kesepakatan, ya. Walaupun dia seorang yang alim, orang yang saleh, itu tak apalah. Jadi pengikut dia ke ataupun atas diri dia itu, dia nak berpuasa sekian-sekian, bila cukup syaratnya itu, ya, cukup 29 Syabannya ataupun genap 30 Ramadannya, ditambah pula dengan mimpinya tadi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia boleh berpuasa. Tapi untuk dijadikan sandaran hujah itu semata-mata, maka Syekh Zakaria kata tak boleh, ya. Bukan menolak ataupun tidak percaya kepada mimpi tersebut, ya, bahawa kita percaya, bukan menolak. Cuma mungkin, ya, orang itu kemungkinannya Syekh Zakaria kata tidak faham apa yang hendak disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi tersebut, ya. Baik. Jadi apabila kita dah masuk awal Ramadan, bagi mereka yang tak dapat berita, contohnya dia dalam hutan ke, dia dalam penjara ke, tak ada orang bagi tahu dia Ramadan dah masuk ke apa ke, maka dia boleh ijtihad sendiri, ya. Cumanya dia kena tahulah bulan yang dia ada sekarang itu bulan apa, ya, dia ijtihad dia lah. Ijtihad dia itu, jadi ijtihad bahawa Ramadan dah masuk, ya. Baik, sekiranya ijtihad dia itu, ya, bukan bulan Ramadan, ijtihad dia bukan bulan Ramadan, dia tak tahu apa-apa, tapi rasa dia agak-agak ni dah bulan Ramadan ni, padahal tak pun, maka puasanya itu menjadi puasa qada. Puasa qada, ya, puasa qada. Kalaulah dia berijtihad itu sebelum Ramadan, maka dia jadi puasa sunat. Kalau ijtihad dia itu dah terlepas Ramadan, maka dia jadi puasa qada. Ini bagi yang ijtihad, yang tak tahu apa langsung berita tentang bulan Ramadan. Yang baik. Jadi kita pilih je lah soalan-soalannya, soalan-soalan yang orang kata apa, yang biasa lah, ya. Baik. Kalau
negara jiran kita ya dah puasa dulu, ataupun dia orang dah isytihar. Contoh kita hari ni hari Selasa ya, dia isytihar bahawa besok dia orang puasa hari Rabu. Kita adakah wajib ikut jiran sebelah? Jawapan dia ada dua. Yang pertama wajib, yang kedua tak wajib. Yang wajibnya jika kita tidak ada badan ya yang ada autoriti untuk kemaslahatan umat Islam. Kalau tak ada wajib ikut. Tapi kita ada jabatan agama, ada jabatan mufti, ada semua ada lah, jakimnya apa semua ada, maka tidak wajib ikut. Maka kita punya kiraan sendiri. Contohnya tak sama, walaupun berjiran je. Kita puasa hari Khamis, jiran kita puasa hari Rabu, walaupun jiran dekat negara ya. Jadi boleh, tak ada masalah. Sekiranya negara itu tidak ada jabatan agama apa semua tak ada, maka dia kena ikutlah macam kita bagi tahu tadi. Kena ikut. Ya, baik. Kalau negara-negara luar yang jauh, dia ada jarak dia. Jarak dia kata kalau lah tempat itu puasa, negara paling jauh jaraknya lebih kurang 130,000 kilometer. Jarak negara yang boleh diikut ya, terlampau jauh lah kan, jarak dia begitu. Jadi dalam kitab sebut dia panggil satu matlak ataupun dia panggil satu matlak ni tempat munculnya bulan ya, tempat munculnya bulan. Jadi kalau satu negara itu dia dapat tengok anak bulan itu, jadi negara-negara yang tak ada jabatan agama ni apa semua, dia boleh ikutlah. Paling jauh dia panggilkan satu matlak. Satu matlak ni berapa pula? Satu matlak ni dia lebih kurang 24 farsakh dalam kitab sebutlah. Ini semuanya Arab punya ukuran ya. Farsakh ni pula satu farsakh bersamaan 5,544 meter. Satu farsakh. Jadi darab dengan 24. Jadi darablah 24, dapatlah jawapan dia. Berapa dia punya jauh dia tu. Ya, baik. Permasalahan. Kan? Permasalahan yang pertama kita tengok. Situasi yang pertama. Seseorang dia berpuasa. Ya, berpuasa sehari lebih awal. Contohnya dia pergi buat umrah. Dia puasa awal di Mekah. Ya, dia puasa awal di Mekah. Dia puasa awal sekali. Kemudian dia balik Malaysia. Ya, bila dia balik Malaysia, ya, orang Malaysia dah pun raya. Orang dekat Malaysia dah pun raya. Ya. Sedangkan dia tadi itu kalau ikutkan waktu dia balik Malaysia, dia baru berpuasa 29 hari. 29 hari. Kalau ikut waktu dia puasa lah, dia balik Malaysia baru 29 hari. Ya. Jadi macam mana? Adakah dia boleh sambut raya sekali dengan orang Malaysia ataupun macam mana? Siapa tahu? Ya? Boleh raya sekali. Tak cukup 30 hari tak apa. Tak apa. Sebab apa tak apa? Ikut negara. Ya. Kalau 28 hari pun boleh. Tak cukup. Hampir tepat dah tu. Ya, minimum Ramadan puasa 29 hari. Maksimum 30 hari. Jadi dia dah lengkapkan 29 hari. Jadi minimum Ramadan 29 hari. Maka bila dia balik Malaysia itu, dia dah genap ataupun dia cukup
29 hari berpuasa, maka dia boleh raya, tak perlu qada, tak perlu apalah, cukup dah puasa Ramadan dia. Ya, jadi dia boleh raya sekali dengan orang Malaysia, tak ada masalah. Baik. Kemudian kalaulah dia puasa, ya, dia puasa dekat Mekah, masa dia balik Malaysia genap dah 30 hari. 30 hari dia berpuasa. Tapi masa dia balik Malaysia, orang Malaysia belum cukup 30 hari lagi. Belum cukup 30 hari. Maka macam mana? Dia boleh raya dulu tak? Dia dah cukup dah ni 30 hari. Bila balik Malaysia, orang Malaysia tak cukup lagi 30 hari. Lagi sehari lagi nak cukup. Tak boleh. Tak boleh. Ada jawapan lain? Dia dua jawapan dia. Tak boleh dengan boleh. Ya. Makanya tak boleh dia sambut raya depan orang ramai. Kalau dia nak makan ketupat pagi-pagi, dalam rumah diam-diam. Ya, tetapi sunat dia imsak, menahan diri. Sunat dia menahan diri kerana menghormati. Ya, tapi dia nak makan hari tu boleh. Cumanya sunat dia tak makan. Maknanya hormat, hormat tempat, hormat masa, hormat waktu. Ya, orang sini tengah puasa lagi. Sebab apa sunat? Kerana maksimum Ramadan 30 hari, tak ada 31 hari. Jadi kalau dia nak raya, boleh raya seorang-seorang dalam rumah lah. Baik. Kalau dia satu keluarga pergi Mekah, satu keluarga raya dulu dalam rumah. Jangan dia viralkan pula. Dia pergi rakam pula, kita orang raya dulu. Sudah. Parah macam tu. Jadi dia sunat lah, sunat. Nanti buka lah puasa sama-sama tu semua. Baik. Kemudian situasi ketiga, dia musafir ke satu negara. Kemudian dia berpuasa di negara tersebut. Dia puasa awal lah dekat sana. Dia puasa awal. Baik, bila puasa awal tu puasa lewat atau pulang lah salah satu. Bila dia balik Malaysia, puasa dia kalau ikutkan baru 28 hari. Balik Malaysia orang dah raya. Puasa dia baru 28 hari. Macam mana? Boleh tak dia raya? Lain pula. Boleh. Sebab apa boleh? Sebab dia musafir. Yakin aja. Betul aja, sebab dia musafir, betul lah. Sebab dia musafir, dia balik orang dah raya. Jadi dia boleh raya, dia kena ikut raya. Cuma dia kena qada sehari. Dia kena qada sehari. Wajib dia qada sehari. Sebab apa? Sebab hari dia raya itu Ramadan dia baru 28 hari. Tak cukup. Tapi dia kena raya lah. Sebab hari tempat dia duduk itu, negara itu tengah raya. Jadi kalau mana-mana negara ataupun tempat tengah raya, maka kita haram berpuasa. Tak boleh. Hari itu tak boleh berpuasa. Tapi puasa dia wajib qada sehari. Sebab tak cukup. Sebab dia musafir tadi lah. Jadi dia kena qada sehari. Baik. Kemudian ini sekadar tambahan je lah. Sekadar tambahan. Kalau contoh dia dekat Malaysia tadi, dia dah sembahyang maghrib. Dia dah sembahyang maghrib. Kemudian dia terbang ke satu negara, musafir ke satu negara. Terbang dekat sana, orang sana baru lepas asar. Dia dah sembahyang dah tadi maghrib kat KLIA. Orang sana baru asar. Atau baru lepas asar. Sikit lagi lah nak masuk maghrib.
dia kena sembahyang maghrib lagi tak? Soalan dia. Tadi kat KLIA dah sembahyang maghrib, ni dia musafir ke satu negara, negara yang jauh tempatnya ataupun yang dekat ke apa ke, tapi jauh lah juga kan, sampai naik kapal terbang tu. Maka sana maghrib tak masuk lagi, baru lepas asar. Sikit lagi masuk maghrib. Dia wajib sembahyang maghrib ke tidak? Tak wajib. Sebab apa tak wajib? Sebab dia dah tunaikan maghrib. Boleh didengar lah. Boleh didengar, tak boleh diterima. Jadi dia wajib sembahyang maghrib kerana sembahyang itu mengikut tempat. Sembahyang ikut tempat. Ini yang disebut dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Kitab Nihayatul Muhtaj bagi Syekh Ramli. Jadi dia wajib sembahyang maghrib semula kat tempat itu. Ada juga disebut dalam syarah bagi Safinatul Najah. Syarahnya itu Kashifatus Sajah, yang ditulis dalam tu. Jadi dalam tu tulis bagi tahu kata apa, dia musafir ke negara lain, jadi dia dapati kat negara itu belum sampai waktu maghrib lagi, maka wajib dia fawajadaha lam taghrubu wajabatil i'adah, maka wajib atas dia itu mengulang balik. I'adah mana i'adatus solah, mana dia kena ulang balik sembahyang dia walaupun dia dah sembahyang tadi. Itu dia sebut dalam kitab. Ya. Sama ke kaedah dengan situasi yang bagi kita jamak. Solat jamak. Kita dah jamak taklim. Isyak. Satu kawasan kita sampai masih lagi boleh solat isyak. Masih belum lagi masuk. Dia dah isyak. Kita dah selesai jamak taklim tadi. Dia boleh tak kita laksanakan solat isyak masuk dan sampai tu dah masuk isyak. Misal taklim. Kita dah masuk sana, cukup syarat musafir tu. Sampai tempat tu dia dah azan isyak. Tapi kita dah jamak taklim ni maghrib isyak. kena sembahyang lagi lah isyak. Sembahyang lagi. Sama je situasi dia. Kena sembahyang lagi lah. Walaupun kita dah jamak tadi. Tapi kalau dalam dia ada dua tu. Ada masalah tentang jamak dipanggil bukan jamak, sembahyang, waktu sembahyang bagi orang haid, bagi orang haid ataupun orang nifas, bagi orang perempuan dia lain sikit. Masalah tadi macam samalah, kena ulang. Tapi kalau bagi masalah orang haid dan nifas, dia lain. Sebab dia ambil kira waktu seperti waktu yang dibolehkan jamak untuk orang perempuan. Orang perempuan contohnya dia suci. Dia suci ataupun dia datang bulan. Contoh dia datang bulan waktu apa? Waktu zuhur. Dia datang bulan waktu zuhur. Jadi waktu zuhur, kalau dah masuk waktu zuhur, dia wajib sembahyang zuhur dululah. Dia wajib sembahyang zuhur. Mana asar dia tak wajib. Asar dia tak wajib. Kalau dia suci waktu isyak, waktu isyak dia suci waktu isyak. Jadi antara isyak dan maghrib itu adalah waktu yang dibolehkan jamak. Jadi fiqh kata dia wajib qada maghrib. Dia wajib qada maghrib. Maghrib dia wajib qada. Itu masalah lain lah, panjanglah masalahnya tu. Masalah antara waktu jamak zuhur, asar, maghrib, isyak. Ada dua tu, dua keadaan. Datang bulan
dengan suci. Itu kena waktu lain lah pula nak bicara yang tu kan. Cuma bagi tahu sikit je lah. Baik. Jadi kalau permasalahan boleh tak berpuasa yang selepas nisfu Sya'ban, maknanya selepas 15 Sya'ban, jika tak disambung dengan 15 hari Sya'ban sebelum dia, maksudnya hendaklah puasa dulu ke ataupun macam mana. Jadi kalau orang yang tak berpuasa, kosong daripada 1 Sya'ban sampai 15 Sya'ban, maka dia tak boleh nak puasa sunat Sya'ban lagi dah. Tak boleh puasa sunat Sya'ban, melainkan dia puasa qada. Qada tak apa. Baik. Jadi kalau dia nak puasa juga selepas 15 Sya'ban itu, sebelum 15 Sya'ban dia kena puasa. Kemudian baru dia boleh sambung tu. Tu. Baik. Jadi kalau orang dah berpuasa dalam 1 Sya'ban sampai 15 Sya'ban, kemudian dia berhenti, kemudian dia nak sambung pula selepas 15 Sya'ban dengan niat menyambung puasa Sya'ban awal yang tadi itu, maka dia bolehlah, tak ada masalah. Kemudian dalam waktu dia sambung selepas 15 Sya'ban tadi, dia sakit. Mungkin hari yang ke-20 Sya'ban dia sakit dan dia tak boleh nak puasa. Jadi hari ke-20 tu dia stop puasa. Makanya lepas dia sihat, boleh tak dia sambung balik? Tak boleh dah. Habis sampai situ, stop. Maknanya hari dia sakit tu, hari yang ke-20 Sya'ban, kalau besok tu dia dah sihat, dia nak sambung balik puasa Sya'ban, dah tak boleh. Sebab apa? Sebab tadi dia dah lama tak puasa Sya'ban tadi. Walaupun dia niat nak sambung balik, tak boleh dah. Sebab apa? Sebab dia dah sambung, permulaan sambung dia tadi tu dah melepasi 15 Sya'ban. Faham kan keadaan ni? Faham ya? Baik, silakan. Walaupun kita nak puasa Isnin Khamis dah, memang tak boleh selepas 15. Puasa Isnin Khamis boleh. Bukan niat puasa Sya'ban. Puasa sunat Isnin Khamis tak apa. Bukan niat puasa Sya'ban. Ada soalan lain nak tanya? Satu hingga 15 Sya'ban tu kita boleh niat puasa sunat Sya'ban lah. Maksudnya lepas 15 tu kita puasa sunat Isnin Khamis, tapi tak perlu niat sunat Sya'ban. Maksudnya sekali lagi? Sebelum 15 boleh kita niat untuk sunat Sya'ban. Boleh. Selepas 15 kalau kita amalkan Isnin Khamis, tapi tak perlu niatkan sunat Sya'ban. Tak perlu. Sunat saja. Sunat Isnin Khamis. Sunat Isnin Khamis. Sebab kalau Sya'ban dia direct puasa dia. Puasa direct. Kalau Isnin Khamis tu Isnin Khamis je lah. Puasa Sya'ban dia puasa direct sebenarnya. Puasa terus menerus. Memang ada sebahagian pendapat yang katakan boleh je puasa selepas 15 Sya'ban walaupun tak puasa sebelum tu. Tapi pendapat tu kita tak guna pakai lah. Supaya apa? Supaya nanti takut memudaratkan puasa ya. Jangan sampai tu orang jahil kata dia wajib pula dan sebagainya. Jadi kita nak jaga daripada kejahilan masyarakat. Jadi sebab tu ulama dia tak bagi. Baik. Ada siapa nak tanya soalan lain? Belum saya pilih soalan-soalan. Kata pernah nampak Nabi berpuasa seperti orang yang tak pernah meninggalkan puasa. Puasa semua. Itu riwayat daripada Sayyidatina Aisyah. Aku pernah melihat Nabi bulan Sya'ban tak berpuasa seperti orang yang betul-betul tak berpuasa. Orang yang tak pernah berpuasa. Situasi itu macam mana? Nabi berpuasa dan tak berpuasa. Situasi itu maknanya ada tahun yang Nabi tak puasa, ada tahun Nabi puasa. Bulan Sya'ban je lah. Bukan puasa bulan Sya'ban. Maknanya ada tahun yang mana Nabi puasa Sya'ban penuh. Ada tahun yang Nabi tak berpuasa bulan Sya'ban. Jadi para sahabat melihat keadaan Nabi itu
pada tahun ini Nabi puasa, pada tahun Nabi tak puasa. Sebab kalau Nabi puasa tiap-tiap tahun Syaban, maka akan menjadikan perkara itu hampir kepada wajib dan dia memberatkan kita. Ya, jadi sebagaimana sembahyang witir lah, solat witir. Kalau mazhab Hanafi, dia orang seolah-olah 6 waktu. Kalau mazhab Hanafi, seolah-olahnya 6 waktu. Kenapa? Bagi mereka witir itu dah hampir kepada wajib. Kenapa? Kerana Nabi SAW tidak pernah meninggalkan solat sunat witir. Sebab itu dalam mazhab Hanafi, lepas dia orang habis Isyak, dia orang terus buat witir. Ya, tapi itu sunat lah, sunat muakkad witir. Ya. Jadi tak ada masalah. Hadis tentang Syaban ini ada. Ya, dan ada hadis yang sahih yang banyak turut riwayatnya mengenai nisfu Syaban, malam nisfu Syaban. Baik. Jadi kalau orang yang dia gila sekejap, ya, dia ada penyakit gila tapi sekejap, walaupun 1 saat, masa dia tengah puasa, adakah batal puasa dia? Maka puasanya batal. Ya, antara perkara yang batalkan puasa ialah gila. Ya, gila walaupun 1 saat. Ya, 1 saat je gila, macam mana pun tak tahulah. Tapi ni hukum kata begitu. Ya, gila 1 saat maka membatalkan puasa. Ya. Kalau mabuk, ya, mabuk laut. Mabuk laut ni tak batal puasa, tapi tak wajib dia puasa. Orang mabuk, orang pitam, maknanya dia tidak diwajibkan puasa kalau dia tak mampu. Kalau dia mampu, dia teruskan. Ya. Kalau pitam ke, mabuk ke, ya, pensan ke, semua ni tak membatalkan puasa. Ya, contoh tengah panas, buat kerja, tiba-tiba gelap dunia, tumbang sekejap. Ya. Lepas tu kawan tu pun dia sembuh lahir, sedar balik. Puasa dia batal ke sah? Sah. Ya, dan tidak batal, dia boleh teruskan. Ya, kalau orang pitam tak apa. Ya, dia kalau yang gila tak boleh. Yang gila membatalkan puasa. Kalau dia gila bukan sekejap, berhari-hari, ya, seminggu dia gila, lepas tu dia baik semula, maka hari yang dia baik itu dia wajib puasa. Ya. Jadi kalaulah dia gila itu seminggu, 2 minggu, adakah wajib dia qada puasanya? Kena qada. Ya, wajib qada. Melainkan kalau dia gila sepanjang Ramadan, tak wajib qada. Tiba-tiba hari raya dia sihat, alhamdulillah, Allah. Kan? Mana yang tahu? Rezeki dia, bukan dia buat-buat gila. Kan? Kok dia gila bulan puasa je, asal Ramadan je dia gila. Malam raya elok main racun, elok baik semua. Tegur orang kan, buat macam mana? Biarlah, rezeki dia. Ya. Kalau koma lebih kurang macam gila lah. Sebab dia hilang dia punya kewarasan, dia tak boleh buat apa-apa. Koma dia tak ada, tak boleh nak kawal kontrol. Ya. Itu pitam, mabuk. Kalau tidur lepas subuh sampai maghrib, macam mana? Sah tak puasa? Puasa sah, pahala batal. Pahala puasa yang batal. Puasa dia sah, pahala puasa dia batal. Ya. Lepas subuh dia tidur sampai dekat maghrib baru dia bangun. Zuhur tak ke mana, asar tak ke mana. Tak pun yang okey sikit, time zuhur dia bangun, sambung balik. Asar kan dia bangun, lepas tu sambung balik. Dekat azan maghrib baru dia bangun. Boleh? Boleh. Tapi pahala puasa tak ada. Zero. Kenapa? Kerana betul dah dia menahan dirinya daripada makan dan minum. Tapi masalah dia tahan mata dia.
atas katil tidur, tak jadi apa. Kata tidur dalam puasa ibadah. Tidur orang berpuasa ibadah sekiranya tidurnya itu untuk melakukan ibadah. Dia tidur kerana apa? Kerana nak buat ibadah, nak bagi segar lagi. Yang dia tidur ni kerana apa? Kerana senang, kalau tak payah susah bangun terus buka makan. Ya, orang tidur sekejap je sebab nak bagi segar badan. Sikit lagi nak buat ibadah ni, lepas bangun tak tidur dah. Ini tak lain. Ya. Baik, niat puasa, niat macam kita bagi tahu sebelum ni, bagi mazhab kita, mazhab Syafi'i, wajib setiap hari. Ya, kenapa? Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, puasa ini adalah untuk hari-hari. Maknanya hari ni lain, hari esok lain. Ya, makanya dalam mazhab kita niat wajib setiap hari sebelum subuh lah. Maknanya bermula pada malam itu, selepas berbuka itu, selepas maghrib sampai sebelum subuh, wajib kita niat. Ya, niat tu maksud dia dalam hati je lah esok puasa. Ya, ataupun nak lebih lagi, esok puasa Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Ataupun nak tambah pahala sunat, kita lafazkan, kan, lafazkan. Macam mana lafaz niat puasa Ramadan? Nama itu Sawma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yang usolli sawma ghadin pula. Usolli sawma ghadin. Baik, jadi nawa itu sawma ghadin. Bagi mazhab Maliki, ya, mazhab Maliki ada yang mengharuskan bahawa niat boleh pada malam yang pertama. Contoh besok nak puasa, malam ni kita niat penuh sebulan. Yang nawai itu, ya, sawma ghadin. Sawma syahri. Nama itu sawma syahri, hari Ramadan. Macam tu niat ni. Boleh nama itu sawma Ramadana kullahu hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saja aku puasa Ramadan, ya, keseluruhannya pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Baik. Ya. Kita musafir kan? Ya. Jarak dia 2 marhalah. 2 marhalah. Kalau kita naik kapal terbang, saya kata hari tu kita naik kapal terbang ke Kelantan, jarak dia memang jauh lah, 400 km. Tapi 1 jam je. Kita tu boleh puasa ke ataupun kita boleh ambil yang Allah Ta'ala bagi tak payah puasa? Mana satu yang bagus kan? Baik. Bagi puasa, sebaik-baiknya kalau kita mampu teruskan berpuasa. Itu yang afdal. Ya, kalau kita mampu teruskan berpuasa, itu yang afdal. Ya, kerana puasa tak macam sembahyang. Sembahyang tiap-tiap hari kita buat. Puasa setahun sekali. Justru itu kalau kita mampu, sebaik-baiknya kita teruskan berpuasa. Malaikat kalau betul-betul tak mampu, memang hukumnya kalau musafir itu tak wajib puasa, tetapi afdalnya kalau dia berpuasa. Dalam Al-Quran tu ada sebut kan, ayat di surah Baqarah juga tak silap. Aw ala safarin fa'idatun aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhra. Lagi tasumu khairul lakum. Tasumu khairul lakum, makna berpuasa oleh kamu adalah lebih baik bagi kamu. Tasumu khairul lakum. Dalam ayat tu Allah Ta'ala bagi tahu kalau berpuasa itu adalah lebih baik bagi kamu, kan? Jadi itu yang afdalnya. Allah Ta'ala sendiri bagi tahu, walaupun musafir ke apa, tapi kalau mampu teruskan puasa, teruskan, ya. Baik. Jadi sunatlah kita berniat pada malam pertama ikut mazhab Maliki tadi kerana berhati-hati, ihtiyat, ya, ihtiyatan, ya,
untuk menjaga, takut-takut pada malam-malam yang lain kita terlupa nak berniat. Lupa nak berniat. Kalau puasa sunat tak apa, sebelum zuhur boleh niat lagi, dengan syarat tak makan tak minum apa-apa lah. Tapi kalau puasa Ramadan tak boleh, sebelum subuh dah kena niat. Jadi malam tu sunat kita niat puasa Ramadan sepenuhnya. Baik. Ni saya baca ni nak. Sila. Lelaki perempuan boleh? Ya. Niat puasa sebulan tu. Lelaki perempuan sama. Sama, dua-dua boleh, lelaki atau perempuan. Kalau perempuan pasti tak cukup sebulan. Walaupun perempuan hampir pasti. Hampir pasti. Ada tu dia makan ubat. Apa hukum makan ubat? Harus sahaja. Dia makan ubat, jadi dia nak puasa penuh. Ya, boleh, tak ada masalah. Baik. Soalan pertama, kalau pernah tinggal puasa masa muda belia remaja, dia tulis masa muda belia je, tetapi tak ingat berapa hari, jadi berapa kiraan fidyah dan puasa yang perlu diganti? Katakanlah dah balik perempuan bagi lelaki dan umur kiraan. Baik. Kena, kalau tak ingat betul lah, ambillah sepenuhnya 30 hari. Ya, sepenuhnya 30 hari. Fidyah kalau tak bayar maka dia digandakan. Puasa tidak digandakan. Yang berganda hanya bayaran fidyah. Fidyah ni secupaklah 600 lebih kurang berapa? 675 gram ke, itulah lebih kurang secupak beras. Lebih kurang 676-75 gram. Kira lah ikut harga semasa. Sekilo beras berapa? Jangan ke beras basmati ke beras biasa. Basmati mahal. Itu orang kayangan punya. Boleh. Sebab dalam kitab sebut, kalau boleh pakai basmati, pakai basmati. Ikut kita makan beras apa. Memang kita ni memang jenis makan basmati. Konon lah kan, dia tak nak karbohidrat tinggi ke apa, pakai basmati. Ada orang makan, dia makan brown rice. Itu makanan dia. Atau pulang lah, ikut kira harga dia. Boleh tak kalau tak ikut harga beras yang dia makan? Pun boleh. Ikut harga beras biasa. Katakanlah sekilo RM3. Jadi kalau 675 gram, katakanlah RM2.5. Katakanlah ataupun RM2. Katakanlah RM2 lah, RM2. RM1.85 ke RM2 lah kita genapkan. Lebih jangan kedekut sangat, dah lah tinggal puasa kedekut pula tu. Kan? Katakanlah RM2. Ya, contoh kita tinggal puasa semenjak umur 15 tahun. Sebab 15 tahun kita balik. Jadi sekarang umur 50 tahun. 50 tolak 15 berapa? 35. Tapi takkanlah sampai 50 tahun. Start umur berapa penuh puasa contoh? Start umur 30, maka 15 tahun. 15 tahun. Setahun ada 30 hari. Makanya 30 hari darab 15 tahun. 15 darab 3 berapa? 15, 45. Berapa ribu tu? 10 tahun kan? 10 tahun lah. 10 tahun jadi 300 hari. Betul, 300 hari. Kan? 300 hari lah kan? Sah tahun 30 hari. 10 tahun 300 hari. 300 hari dapat RM2. Tapi tu belum ganda lagi. Nak dapat yang tak ganda dulu. Ya? 600. Itu kalau belum ganda. Baik, macam mana nak kira ganda fidyah dia? Tahun yang pertama tak perlu fidyah lagi. Tahun yang kedua baru kena fidyah. Makanya tadi RM60. Tahun ketiga tak bayar lagi, jadi 120. Ya, 120 pada tahun yang ketiga. Tahun yang keempat berapa? Patutnya tahun kedua dia 60. Tahun kedua tak bayar 60, 120, 180. Tahun kedua 180, bukan tahun ketiga, sebab dia dah ganda sekali. Sebab dia tak bayar lagi tahun-tahun tu.
Faham? Jadi kena ganda lah. Jadi tahun ketiga 60 tambah 60. Tadi 180 tambah lagi 120 jadi 300. Kira dah sendiri. Mana nak kira? Faham tak ganda dia macam mana? Tahun kedua 60 tambah 60. Tahun seterusnya 60 tambah 60. Tolak yang sebelum. Jadi tambah. Jadi 2 kali tambah. Tahun seterusnya 2 kali tambah. Jadi tahun seterusnya senang kira 120 lah. Nak senang kira tambah 120. Jadi tadi 10 tahun kita tolak yang 9 tahun darab 120. 9 tahun darab 120. Dapat berapa? 12 darab 9. 1080. 1080 tambah 60 tahun yang pertama. Jadi 1140 ringgit kalau 10 tahun. 10 tahun punya fidyah 1140 ringgit. Lebih kurang. Ya, nak bagi lebih pun tak apa. Tak ada masalah. Yang penting cukup, jangan kurang. Ya. Kena qada hari je. Dia tak ada ganda. Maknanya kena qada 300 hari. Qada 300 hari. Ya, kena buat kotak lah. Puasa Isnin Khamis. Niat qada dapatlah puasa sunat tu. Ya, niat qada dapat puasa sunat. Jadi kena niat qada. Yang penting fidyah tu bayar. Kalau siapa yang terlepas lah, walaupun puasa dia tak qada, tapi fidyah dia bayar. Kalau tak bayar tahun ni, tahun depan ganda. Sebab tahun ni tak bayar. Tambah pula dengan tahun yang ni untuk tahun depan. Tahun depan dah lah kena juga. Tambah dengan tahun ni sebab tak bayar. Dia berganda. Jadi kalau tak larat nak qada, fidyah tu yang kena bayar dulu. Ibu saya dah berumur lah, dah lebih. Dia dalam keadaan sihat tetapi uzur lah. Ada masa-masa dia memang tak boleh berpuasa. Jadi ada masa-masa dia boleh puasa. Yang tak berpuasa tu kena fidyah dan ganti ke atau fidyah sahaja? Fidyah sahaja, tak perlu ganti. Sebab untuk yang dia ada sebut, ada dalam kitab tu dia sebut untuk yang terlalu tua maka dia tak wajib puasa. Ya. Sebab itu ada dalam kitab mana tu ada sebut, dia kata idza ma sumta fi ramadana sumhu fasinun thumma mimun thumma shinun siwa sittin wa fihinna al-qada'u wa ha'un thumma 'ainun thumma ra'un. Dia apabila kau puasa di bulan Ramadan maka puasalah, melainkan 6 orang, dan kerana itu hendaklah diqada. Ya, kerana itu hendaklah diqada. Ya, baik. Mereka ialah sin, kemudian mim, kemudian shin, kemudian ha, kemudian ain, kemudian ra. Baik, sin ni untuk apa? Untuk safir. Untuk safir. Maknanya safir ni orang yang musafir lah, untuk safar. Sin safar. Mim marid. Marid ni apa? Orang sakit. Mim marid. Kemudian shin. Shin ni apa? Untuk syekh. Al-Syekhul Haram. Syekh ni maksud dia orang yang terlalu tua. Shin. Kalau ha apa? Perempuan yang hamil. Hamil. Yang ni semua kena qada kalau dia tak boleh nak berpuasa. Ya. Tapi ada dia punya pengecualiannya. Baik, kemudian ain. Ain ini atsyan, orang yang terlalu dahaga, tak larat, haus. Kemudian ra. Ra ni apa? Ra ni radha' ataupun radha'ah. Mana orang yang menyusukan anak, perempuan yang menyusukan anak. Dia orang ni semua apabila meninggalkan puasa kena qada. Ya, kena qada, kecuali orang yang terlalu tua tadi tu, dia termasuk orang yang tidak wajib berpuasa. Ya. Tidak wajib lagi dia berpuasa kerana terlalu tua. Dia tak boleh lah nak ni, tak boleh nak teruskan puasa dia. Ya.
Ada juga pendapat kata kena qada, kena qada. Tapi kalau dah dia tua pun tak boleh nak qada, makanya dia hanya fidyah sahaja. Hanya fidyah. Ya. Yang 6 tadi tu Hmm. bayar fidyah. Ya. Semua kena bayar fidyah. Sesiapa yang meninggalkan puasa wajib bayar fidyah. Kecuali ada satu lagi yang membatalkan puasa dengan jima'. Membatalkan puasa dengan jima', makanya dia wajib qada, tambah pula lagi dengan kafarah. Ada bayaran kafarah dia tu lah. Bayaran kafarah tu puasa 2 bulan ataupun sebagainya, ada 3 pilihan tu kan. Itu bagi yang membatalkan puasa dengan jima' pada siang hari di bulan Ramadan, maka dia wajib kena kafarah. Tapi kalau tengok dalam kitab ni, para ulama mazhab kata sekiranya dia membatalkan puasa dengan jima', kalau dia bukan membatalkan puasa dengan jima', maka dia hanya wajib qada dan fidyah saja, tak kena kafarah. Tak kena kafarah. Perbuatan tu haram lah, sebabnya di bulan Ramadan. Cuma beza dia wajib kena kafarah ke ataupun tak, itu sahaja. Ya. Perbuatan tu memang haram, tak boleh berdosa sebab dia di bulan Ramadan. Cumanya dua berbeza, sama ada wajib kafarah ataupun tak wajib. Kalau dia batalkan puasa, sebelum itu dia batalkan puasa bukan dengan jima', maka dia wajib qada dan fidyah sahaja. Baik. Soalan kedua, pergi mengembara atau musafir luar negara, bagaimana nak tahu waktu berbuka? Contoh naik kapal terbang ke negara yang bukan Islam. Jadi kalau naik kapal terbang, biasanya juru terbang akan bagi tahulah waktu sekian-sekian tempat mereka lintas itu sudah pun berbuka. Negara yang mereka lintas tu dah sampai waktu berbuka. Jadi juru terbang bagi tahulah, makanya bukalah puasa. Kalau tak tahu, kalau dekat luar, kena tengoklah waktu, kena tengok hari, contoh ke negara bukan Islam. Tapi sekarang rasanya semua dapat tahu lah kot kan, senang kan, dengan adanya teknologi sekarang kan, semua dah ada. Jadi kita boleh tahu lah, boleh macam-macam lah kan, apps tu kan dah ada. Jadi kita tahu negara ni pukul berapa, tengok je lah internet tu, tengok waktu solat negara China contoh, nanti dia keluar lah. Waktu solat negara Belgium pula, kok lah ada kan, Maghrib dia apa semua, tengoklah sana. Kalau tak tahu, ijtihad dengan apa? Dengan tengok cuaca, tengok awan, hanya gelap semacam ni, dah Maghrib dah ni, jadi ijtihad, jadi bukalah puasa, tak perlu qada. Tapi jangan pula matahari atas kepala di ijtihad waktu berbuka. Oh, ini dah buka dah ni, tengok matahari tegak lagi atas kepala. Itu bukan, itu saja nak buka sebab panas. Baik. Soalan ketiga, soalan lain sikit. Tersentuh kulit antara suami dan isteri membatalkan wudu. Mazhab apakah yang mengatakan wudu tidak batal? Bolehkah kita gunakan mazhab itu di Malaysia? Terangkan. Baik. Jadi di Malaysia mazhabnya adalah mazhab Syafi'i. Kenapa? Kerana pemerintah kita, mufti negeri-negeri, semuanya berdasarkan mazhab Syafi'i. Maka orang awam mengikut mazhab pemerintah, sultan atau mufti. Maka orang awam kena ikutlah mazhab setempat ni. Jadi tempat kita mazhab Syafi'i. Makanya mazhab Syafi'i, suami isteri yang bersentuh kulit tanpa lapik membatalkan wudu. Mazhab lain, contoh mazhab Hanafi, tak batal wudu sentuh kulit.
Tapi itu mazhab Hanafi, bukan dekat negara kita. Jadi kita tak boleh amalkan itu. Kenapa? Kerana boleh campur aduk mazhab, itu salah. Kalau kita tengok dalam kitab Bughyatul Tullab, Syekh Daud Al-Fatrani ada sebut dalam itu, antara contoh mencampur adukkan mazhab ataupun dipanggil menempelkan mazhab, talfiq mazhab dalam tu. Ya, ambil wuduk mazhab lain, semayang mazhab lain, batal wuduk mazhab lain. Jadi dia dah caca merba, campur aduk. Bila campur aduk antara mazhab-mazhab ini tidak setuju, kerana ini adalah hukum fiqh. Hukum fiqh berdasarkan ijtihad. Ya, bukan semata-mata orang kata apa kita ikut dia begitu, tidak. Kerana kita ikut mazhab itu berarti kita ikut Quran dan hadis. Ya, mazhab. Sebab apa mazhab ada? Kenapa? Kerana pemahaman tentang Quran dan hadisnya berbeza, tidak sama. Lalu Allah Ta'ala ilhamkan ilmu kepada para ulama, maka mereka membuat ijtihad. Buat ijtihad, makanya kita kena ikut. Sebab ijtihad itu adalah satu dasar yang diterima dalam syariat kita. Jadinya contoh, wamsahu biru'usikum, dan sapulah kepala kamu. Ada sebut banyak mana kena sapu dalam Quran, tak ada sebut. Mazhab Syafi'i kurang-kurang sapu 3 helai rambut, kan? Mazhab Hanafi apa, suku ke separuh, ke mazhab Maliki penuh. Atau balik macam tu lah. Tapi kalaulah kita nak ambil wuduk mazhab Hanafi, kita nak sembahyang cara mazhab Hanafi atau batal wuduk mazhab Hanafi, tapi kita ambil wuduk cara mazhab Syafi'i, makanya mazhab Hanafi tak sah wuduk tu, tak cukup syarat. Bila tak sah wuduk di sisi mazhab Hanafi, maka macam mana pula sembahyang? Jadi dah caca marba. Sebab itu perlu kepada mazhab. Mazhab ni ikut Quran dan hadis, sunnah Nabi SAW. Jadi ada riwayat-riwayat, sebab itu berbezanya pandangan. Ada yang nampak Nabi SAW selak sikit je serban ataupun kopiah Nabi SAW, kemudian sapukan rambut. Ada yang nampak Nabi SAW buka serban, kemudian sapu satu kepala. Ada begitu-begitu ni. Jadi berbezalah mazhab itu. Jadi siapa yang campur aduk, maka dia tak ikut Quran, hadis. Siapa yang ikut mazhab, barulah dia ikut Quran dan hadis. Yang campur aduk tak ikut. Sebab Quran hadis kata, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang mengetahui jika kamu tak tahu. Maka kita orang awam perlulah bertanya kepada yang tahu dan perlu mengikut kepada yang tahu. Para ulama yang hebat-hebat pun bermazhab. Kita ni setakat ada PhD tak nak mazhab, hebat sangat ke kita? Pun tak juga, kan? Jadi kena mazhab, tak boleh nak amalkan kecuali darurat. Bila mana kita keluar daripada mazhab? Bila darurat ataupun untuk kemaslahatan ummah, barulah kita boleh ikut mazhab lain. Bukan suka-suka, tak. Bila darurat, contohnya bila darurat kita kena pakai pandangan yang lemah dulu dalam mazhab, barulah kita tengok pandangan luar daripada mazhab kita. Contohnya macam sentuh kulit antara lelaki dan perempuan. Dah kalau darurat macam di Mekah itu, kan? Jadi dalam mazhab kita, al-malmus, yang disentuh la yanqilul wuduk, makna tak batal wuduk dia. Yang disentuh tak batal wuduk. Itu pendapat yang lemah dalam mazhab Syafi'i. Maka pendapat yang lemah dalam mazhab boleh diguna pakai ketika waktu darurat. Jadi masalah zakat tak bayar pakai beras. Mazhab Syafi'i pakai beras. Tapi ada satu ulama dalam mazhab Syafi'i, iaitu Imam Al-Bulqini, mengatakan boleh bayar pakai duit. Jadi ada juga pandangannya itu, dan masih lagi dalam mazhab
Syafi'i. Kalau nak buat dua-dua boleh. Itu biasa cara madrasah pondok buat, cara bayar zakat. Pakai beras dan pakai duit, dua-dua dapat. Sunnah tu dapat, duit pun dapat, cara tu pun dapat. Biasa pernah buat macam tu, bayar zakat pakai beras. Patutnya amil-amil kita ni kena buat macam tu. Dia orang kena standby beras, barulah ikut cara tu. Mazhab Syafi'i ada, duit pun bayar pun ada. Baru seronok. Beras kita standby, lepas tu dia beli, lepas tu bawa akad. Macam tu cara dia kalau pakai beras. Baik. Ada soalan lagi. Situasi seorang hamba Allah ini, dia tinggal puasa yang lepas sebanyak 40 hari. Puasa apa 40 hari? Campur-campur. Okey, campur-campur. 40 hari. Setahun 10 hari. Macam mana? Tak apalah. Ni soalan dia, kita baca je. Tahun lepas dia dah puasa ganti untuk 30 hari, tapi tak sempat bayar fidyah. Itulah, tertanya juga puasa apa 40 hari ni. Jadi tahun ini bayarkan fidyah tu berganda atau ikut baki yang tak bayar tu sahaja. Bakinya hanya baki yang tak bayar lagi lah. Maknanya 30 hari tadi dia dah qada. Bila dah qada, tak perlu bayar fidyah. Contohnya, tahun lepas kita tinggal puasa, tapi sebelum masuk Ramadan tahun ni kita dah ganti dulu, jadi tak ada fidyah. Fidyah tak ada. Fidyah akan ada bila dah masuk Ramadan tahun ni, kita tak ganti-ganti lagi puasa, barulah ada fidyah. Faham? Kalau kita dah ganti puasa sebelum masuk Ramadan tahun ni, jadi fidyah tak ada lah. Tak ada fidyah. Dia jadi fidyah bila tahun ni tak ganti lagi. Jadi dia dah 30 hari, 10 hari je lagi. Jadi fidyah dia untuk 10 hari lah. Dah masuk puasa tak sempat nak qada lagi 10 hari. Jadi fidyah dia 10 hari baki. Tak banyak lah. Jadi puasa 6 dan ganti puasa boleh digabungkan, harus hukumnya. Boleh digabungkan. Harus. Puasa 6 dan qada sekali. Makanya harus. Tetapi afdalnya diasingkan. Kerana puasa 6 puasa sunat yang khusus. Puasa sunat Syawal. Tapi ada kitab kata, ulama mengatakan bahawa harus disekalikan. Jadi nak niat yang mana? Niat qada. Niat qada di bulan Syawal. Maka dia terangkat sekali lah yang puasa 6. Afdal asingkan. Faham tu? Saya tenang gastrik, apakah boleh puasa atau tidak? Kalau gastrik kena tengok lah. Kalau sakit, jadi kena tengok. Sebab kalau orang gastrik, kalau ada waktu-waktu dia boleh memudaratkan diri dia, waktu-waktu tertentu dia kena makan dan dia tak boleh berpuasa atas nasihat doktor, maka jangan berpuasa lah. Kerana memudaratkan diri. Jadi dia tak wajib puasa lah. Orang yang sakit tak wajib berpuasa, tapi dia kena qada lah puasa dia. Kena qada. Baik, ada soalan lain nak tanya lagi? Baik. Puasa untuk orang, ada ulama kata membolehkan, tapi yang jumhurnya mengatakan bahawa tidak digalakkan untuk kita menggantikan puasa untuk orang, bahkan hanya membayar fidyahnya sahaja. Itu sahaja. Baik, ada soalan lain nak tanya? Fidyah saja. Fidyah saja. Tak perlu gantikan. Memang ada dalam kitab sebut, ada yang kata boleh menggantikan. Baik.
Ada sikit kita untuk faedah, ya. Sebelum ni kita tahu makan buah sebelum makan saja kan. Ya. Kalau tengok dalam kitab yang ditulis oleh Imam Al-Juhuri, salah ulama Mesir, Imam Al-Juhuri, ditulis itu ada 3 keadaan makan buah: sebelum makan, ketika makan, dan selepas makan. Jadi antara buahnya sebelum makan ialah tembikai atau tin sebelum makan. Ketika makan, buah pisang atau apple, ya. Selepas makan, buah anggur atau delima. Ya. Juga ada disebut oleh ulama-ulama lah. Maknanya bukan semua buah sebelum makan. Ada buah-buah dia, ya. Sebelum tembikai atau tin, ketika maknanya sedang pisang atau apple. Kalau orang Somalia, dia memang makan pisang dengan nasi. Orang Somal terkenal dengan makan pisang dia tu, ya. Selepas makan, anggur atau delima. Baik. Ada soalan lain lagi? Afdalnya begitulah. Afdalnya begitu. Kalau buka puasa, contohnya kalau surau ni dia buat program buka puasa, ya. Afdalnya kita buka puasa dengan kurma, dengan benda manis lah, ya, ataupun air zam-zam, ataupun madu, ataupun manisan lain-lain. Jadi buka puasa kurma, kemudian minum air sikit, sembahyang maghrib. Boleh? Takut tak boleh je, kan? Kena pula tengok ayam golek, wih sedap pula kan. Kena waktu tu pula air jagung piau ni kan, air sirapnya macam-macam tu, dengan kuihnya macam-macam atas tu. Jadi pihak AJK Surau kata, ya, tuan-tuan, kita tak buka lagi lah makanan. Kita buka kurma dengan air je. Lepas maghrib baru kita makan. Tu pun makan kuih je, nasi tak boleh makan lagi. Boleh. Yang afdalnya begitulah. Lepas maghrib makan roti. Makan roti. Dia ringan. Roti canai ke. Tapi tak tahulah kan, kalau dah lapar tu kadang-kadang 5 keping dia makan. Payah juga. Ya, kalau orang dulu dia makan roti buku, sebuku, minum air, cicah lah kari ke apa-apa. Lepas tu sembahyang tarawih, isyak, tarawih. Lepas tarawih baru makan nasi. Kita lepas tarawih dah moreh lah. Moreh kita kuih-kuih, kopi, Nescafe, teh-o. Kalau orang dulu lepas tarawih baru dia makan nasi biryani, nasi minyak ke, nasi ayam. Kita tak mampu nak buat. Tapi nak cerita yang afdalnya buka dengan kurma, kemudian nak makan berat lepas maghrib. Tapi tu lah, takut dah makan nasi kan, orang panggil main isyak kan, Allah penuh dah mengah dah, penuh dah perut. Baru sembahyang isyak, saat lagi tarawih rakaat keempat, mata dah lelap, ngantuk semua kan. Dari sudut pemakanan lah, ya, bila terlalu penuh mata mengantuk. Bila kalau kena tarawih. Tapi kalau kena imam ekspres tak apalah kan. Imam ekspres pula laju, tak apalah. Makmum sukalah sangat kalau imam ekspres tu kan. Kena pula rakaat pertama, rakaat kedua al-ikhlas je, qul huwallahu ahad. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Lagi seronok. Ya. Ini berkenaan dengan makan waktu sahur ni. Ya. Kita makan punya makan kan. Tiba-tiba
Kita tengah makan tu azan, kita takkan nak makan, nak minum air. Ini rata kopi ni jangan besar. Sudah. Tentu gantilah puasa hari tu. Ya, kalau makan orang dah azan, wajib keluarkan apa yang ada dalam tekak dalam mulut. Kalau pedas sangat, umur je. Tak boleh telan apa dah. Ya, kalau telan juga lagi, batal puasa. Ya, tak boleh lah. Memang sedap makannya. Masuk Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah. Kena pula tengah dengan sambal belacan cili api tu. Komo je lah. Tak boleh telan lah. Kalau time nak minum air tu, bila dah termasuk dulu, dia tengok azan nyala. Kalau dah masuk tak apa. Setengah ni telan nak buang tak telan. Yang mana dah lepas masuk pintu masuk, silakan masuk. Yang belum lepas pintu masuk, keluarkan dia balik. Itu je. Kalau dia sampai apa, makhraj huruf ha tu. Makhraj huruf ha. Dah sampai situ. Jadi bila makanan dah sampai situ lepas masuk tu, kira rezeki lah. Ya, tapi kalau yang belum masuk tu, jangan dimasukkan. Orang dah azan. Kena luahkan. Kena keluarkan dia. Ya. Jadi tak boleh lah, nanti puasa jadi batal. Dia otomatik. Sebab itu diletakkan waktu imsak, waktu yang berjaga-jaga. Waktu imsak. Ini tak waktu imsak baru dia sedar. Kacau. Itu yang makan bergegas tu. Waktu imsak ke subuh 10 minit je. Yalah, kalau dah waktu imsak baru tersedar, telan kurma 3 biji jadilah. Kacau kopi sikit ke kan. Jangan pula kacau kopi baca surat ke apa, tengok TV. Semua dia tak tahu tu waktu imsak. Ya, jadi tak boleh lah. Ya, kena jaga waktu. Kalau dah lambat, telan kurma atau minum air. Sekadar kata pun nak dapat fadilat sahur, pahala sahur. Ya. Dia suci sebelum azan subuh. So dia sama tu macam lelaki yang keluar yang dia mandi wajib. Dia belum mandi wajib. Dia mandi selepas subuh. Dia puasa tu kira sah kan? Sah. Ya, kalau dia berhadas besar sebelum subuh, dia hadas besar sebelum subuh, kemudian dia mandi selepas subuh, jadi puasa dia sah. Puasa dia sah. Ya. Jangan sampai ke zuhur. Jangan sampai zuhur. Mandi lepas subuh tak apa. Ya. Ya, sila. Waalaikumsalam. Apakah kita dibolehkan mengurus gigi selepas waktu subuh ketika berpuasa ataupun menggunakan listrik untuk berwudu? Sebenarnya dua-dua tu pun kalau ikutkan makruh. Ya, pakai Listerine pun makruh, pakai buah gigi pun makruh. Tetapi disebabkan kita nak kata apa, menjaga gigi daripada nak keluarkan makanan-makanan yang lekat dalam gigi supaya kita tidak tertelan makanan itu, maka yang makruh tadi tu jadi haruslah. Maka dituntut pula ya, supaya mengeluarkan makanan-makanan yang ada dalam mulut ataupun yang lekat di celah-celah gigi. Dikhawatiri kita tertelan. Ya, ada makan daging lekat pula celah gigi, yang dia main pula dengan lidah tu ni. Tepuk tertelan. Gosoklah gigi tu buang. Ya, tu tak apa. Tapi kalau sengaja sehari sampai 3-4 kali gosok gigi, itu dah makruh, hilang fadilat puasa. Ya, mulut orang berpuasa itu ibarat kasturi. Yang kedua sekarang, Ya, sila. bagaimana pula jika waktu sudah terbiasa? Bagaimana pula jika kita sudah terbiasa memasukkan air ke dalam hidung ketika berwudu? Sudah terbiasa masukkan air dalam hidung, makruh hukumnya.
Ya, masa bulan puasa hukumnya adalah makruh, ya. Itu perkara-perkara yang makruh ketika berpuasa. Sama ada kita madmadah itu berkumur-kumur, ataupun istinsyaq memasukkan air dalam hidung, ya, secara berlebihan. Tapi kalau kita tak takut, tak apalah, buatlah makruh. Cuma takut tertelan air tu nanti batal pula, ya, batal. Soalan ketiga, Ustaz. Ya. Ada sahabat saya, dia ada masalah buang air besar. Kalau dia nak buang air besar, dia mesti korek betul. Korek, pasal kalau tak korek dia rasa tak puas. Nah, Macam mana tu kalau dia puasa? bulan puasa jangan buat lah. Bulan puasa jangan buat, sebab dia boleh membatalkan puasa. Kalau nak buat boleh bermula waktu maghrib sampai waktu subuh. Buatlah. Ya. Jadi itu penyakit was-was lah tu, antara penyakit was-was. Ya. Kerana bila kita dah basuh dengan tangan tu tadi di luar dia tu, kawasan keluar najis tu, itu sebenarnya dah okey dah. Cuma tekan bahagian luar sahaja, tak perlu sampai dimasukkan jari. Ya, tekan sahaja bahagian kawasan najis tu dengan tangan. Dan gosoklah dengan air dan sabun. Ya. Jadi dah bersih dah sebenarnya. Tapi itu penyakit was-was biasa lah tu. Ya. Sugi boleh, harus, ya. Sebenarnya semuanya boleh, tak ada masalah. Cuma makruh dan tak makruh aja. Ya. Semua boleh, bukanlah perkara yang membatalkan puasa, ya. Tapi apa lagi? Kalau kita suntik, injek, batal puasa tak batal puasa, ya. Membatalkan puasa ialah memasukkan sesuatu dalam rongga yang terbuka. Kalau kita injek ke vaksin ke apa ke, tak batal puasa. Tapi kalau swab test, batal puasa. Ya, swab test masuk dalam rongga dan melebihi rongga khayshum. Ya, rongga khayshum, rongga hidung yang dalam ni, batal puasa. Ya, sama ada hidung ke, sama ada masuk ke telinga ke, sampai ke dalam, maka batal puasa. Tapi kalau cocok, macam cocok vaksin tu, tak batal puasa. Ya. Apa lagi? Kalau inhaler tu, jadi ada pendapat yang kata batal, ada pendapat yang kata tak batal. Cuma kalau saya lah, ada seorang ustaz tu, Ustaz Ilyasa, dia ada tulis, Ustaz Ilyasa, yang dia kata batal lah. Sebab peratus yang masuk uap itu pun dikira juga, ya, macam asap rokok lah. Rokok, ya, rokok, asap itu batal lah puasa masuk dalam rokok, ya. Jadi inhaler itu pun ada uap tu, bila dia telan, ya, bila dia sedut inhaler tu, mesti dia kena sedut dengan dia punya nafas tu dalam kan. Maka uap tu tetap ada juga berapa persen tu, ada dia tulis berapa persen yang masuk tu. Jadi bagi itu membatalkan puasa lah, tapi kena qada lah. Kalau dia memang bergantung pada inhaler tu, dia kena qada lah. Tapi kalau memang setiap masa itu serah pada Allah Ta'ala lah. Pasal dia berpenyakit. Jadi orang yang sakit dia tak wajib puasa. Orang yang sakit, ya, jadi tak wajib puasa. Jadi kalau dia mampu nak qada, dia qada lah. Tapi kalau memang tiap-tiap hari dia bergantung pada inhaler tu, nak qada pun tak boleh, maka bayar fidyah je lah. Ya, sebab dia tak berdosa pun, sebab dia memang sakit. Kan Allah Ta'ala bagi tahu lah kan, au maridun au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Kan, sama ada sakit atau musafir, jadi bolehlah buka, tak ada masalah. Ya, jadi tak apa kalau tak berpuasa. Ya. Kalau ubat gigi bercampur dengan air liur, lepas tu kita telan, batal puasa. Tapi kalau tesan ubat gigi yang berangin tu, kita dah komo, dah buang dah, lepas tu komo, ya, dengan air liur sahaja, kita rasa dengan air liur, tak bercampur dengan air pun, ya,
Jadi air liur cuma ada lagi dia punya kesan berangin. Itu tak membatalkan puasa. Sebab ubat gigi itu dah tak ada. Jadi orang berbekam pun tak batal puasa. Berbekam tak batal puasa. Cuma kalau mazhab Hambali kata batal. Tapi mazhab kita tak batal. Mazhab-mazhab lain tak batal. Kalau rasa lauk macam mana? Rasa lauk dibolehkan, tapi makruh lah. Tapi dibolehkan bagi tukang masak. Rasa je, jangan telan. Kalau tukang masak, kalau tak tukang masak macam saya, bini saya masak, saya rasa saya jauh ni. Boleh, makruh. Tapi cepat-cepat keluar. Takut tak boleh nak kontrol. Nyap sedap lah. Puasa sudah. Sekarang ni ada orang yang rasa masin. Rasa masin. Kan? Kalau kat lidah. Macam mana kalau kat lidah tak rasa masin kan? Rasa masin kat lidah. Tak rasa masin kan? Mesti tu lah rasa masin kan? Itu saya tak pasti. Kalau sebab kalau diarrhea rasa tu memang ada dekat lidah. Kalau diarrhea rasa dia nak rasa kat tekak. Rasa masin dekat tekak. Kalau tak dapat nak rasa lah keseluruhannya. Tapi kalau air senang lah rasa. Air dia boleh rasa. Tapi siapa boleh kontrol boleh lah. Takut tak boleh kontrol. Itu juga kalau pakai air mo. Pakai air mo. Pun dalam satu kitab Zainul Talib itu menyebut tidak membatalkan puasa. Walaupun terasa air mo tu dekat tekak. Kenapa? Kerana mata tidak dikira sebagai rongga yang terbuka. Jadi kita masukkan air mu dalam mata, walaupun ada masuk sikit rasa kelat pahit dekat tekak itu, dia tidak membatalkan puasa. Baik. Kemudian kalau orang mengandung, macam kita beritahu je lah dalam tadi huruf hamil. Jadi dia boleh berbuka puasa untuk orang mengandung. Tapi hukum asalnya orang yang mengandung pun wajib berpuasa. Orang yang mengandung wajib berpuasa. Tapi kalau dia khawatiri untuk anak dia dalam kandungan, kalau dia nak buka, bukalah. Tapi asalnya orang yang mengandung itu wajib puasa lah. Kalau dia mampu, dia kena teruskan. Tak ada pula yang kata orang mengandung tak wajib puasa. Orang mengandung wajib puasa. Kalau dia mampu teruskan. Baik, ada soalan lain nak tanya? Ya. Boleh tak sambung tarawih lepas buat witir? Boleh, lepas tu tutup balik dengan witir. Tutup balik dengan witir. Witir maksimum 11 rakaat. Witir maksimum 11 rakaat. Jadi banyak lagi sebenarnya, tapi tak apalah, waktu pun dah panjang 9.30 dah. Jadi lepas tarawih contohnya macam kita buat dekat surau masjid 10 rakaat. Lepas tu kita join sekali witir. Witir 3 rakaat. Nanti malam kita nak bangun malam. Sebelum sahur nak buat amal sikit. Buat amal ibadat. Jadi kita tambah lagi 10 tarawih. Jadi witir kan buat sama ada 2, 4 ataupun 6 atau 8. 2, 4 atau 6 atau 8. Untuk sambung witir yang 3 tadi. Jadi tadi dah 3. Jadi malam kan kita nak tutup dengan witir, kita buat 2. Jadi 5. Sebab hadis Nabi SAW kata la witrani fil lail. Maksudnya tidak ada 2 witir dalam satu malam. 2 witir itu maksudnya 2 witir yang ganjil. Witir itu ganjil. Jadi kita buat genap untuk tambah, untuk sambung yang 3 tadi. Jadi 2 tambah 3 jadi 5. Itu ada sebut dalam kitab Kashful Islam. Ada sebut dalam tu. Banyak ada soalan lain nak tanya? Boleh perempuan mengandung ada tauhid? Harus perempuan yang mengandung datang haid. Boleh. Ada je yang berlaku. Kalau darah yang turun itu, darah adat dia itu bukan darah sakit, bukan darah tanda-tanda gugur ke darah apa ke, maka memang itu darah haid. Walaupun dia mengandung, ada juga berlaku. Ada. Benda tu boleh berlaku. Hukumnya harus.
Di jalan lah, tak ramai. Kena rujuk doktor ke ataupun Kena rujuk doktor dulu lah. Kena cek darah apa. Kemudian darah tu dia efek pada kandungan ataupun tidak. Kemudian darah itu macam mana bentuk dia, ya, sama tak dengan darah, dia punya darah haid dia. Hari ni keluar sikit, besok keluar sikit. Kemudian perut dia tak ada tanda-tanda sakit dan apa, bahagian rahim ke apa ke tak ada tanda sakit, ya, makanya itu darah haid lah. Dah rujuk doktor apa semua, maka harus hukumnya. Dan ada berlaku, dia tak tahu yang dia mengandung. Sebab tu dia kata period dia macam biasa. Tiba-tiba cek tengok dah 6-7 bulan mengandung. Tapi ajib lah, ajaib. Sebab dia perut dia tak naik-naik, tapi dia mengandung. Ada berlaku macam tu. Ya. Baik, ada soalan lain? Ustaz, Ya. dia berpuasa tapi terlupa dia termakan. Yang dimakan tu Rezeki. Alhamdulillah. Jangan buat lupa saudara. Itu rezeki. Ya. Saya seumur hidup saya ni sekali je pernah ni. Itu minum air. Sekali tu ya. Lepas tu teringat dah tekak manis, macam mana nak buat? Terminum air manis. Puasa lah, minum pula air, minum air sedap. Sedap lah. Itu rezeki nama dia. Teruskan puasa. Jangan pula puasa, tak apalah makan je lah. Terus batal. Ada saudara kawan tu, mak saudara dia dah makan sepinggan apa semua, nasi siap lah. Tu dia tegur, tak puasa ke? Bawa, ya Allah puasa lupa. Dah sepinggan lah nasi, air tak minum lagi. Tu orang tu minum air dulu baru tegur. Kasihan orang tu, dia tegur pula sebelum orang tu minum air. Jenuh. Tak pula rezeki dia makan tapi tak dapat minum lah. Ya, kalau kita tengok orang tu makan, tunggu dia minum air dulu, baru kita tegur. Kesian kat dia. Memang betul-betul takut dia lupa yang dia tengah berpuasa. Itu rezeki Allah bagi, biar. Jangan cakap apa, biar je. Ya. Malam kan baru tanya. Tadi mungkin petang-petang tu dia perasan lah kot. Dia perasan lah. Ada satu soalan lagi dalam live pula. Sekejap ya. Allahu Akbar. Nak tanya, tengah hisap rokok, Waalaikumsalam, tengah hisap rokok tiba-tiba azan subuh. So ada yang kata batal. Boleh terangkan tak Ustaz? Tengah hisap rokok tiba-tiba azan subuh, buanglah rokok tu. Memang batal lah kalau tengah azan subuh lagi. Siap jawab tu, Allah Akbar, Allah Akbar. Batal puasa, tak boleh kalau dengar azan subuh cepat-cepat buang. Ya, asap-asap tu hembuslah kuat-kuat supaya dia keluar. Mana yang terlepas masuk tu tak apa, dimaafkan. Ya, boleh. InsyaAllah. Jadi sampai dekat tidur dulu lah. Kalau ada nak sambung ke apa ke, tengoklah lain masa, lain waktu, InsyaAllah. Masa tu soal jawab je, kita tak sentuh pun apa kata makruh berpuasa, sunat puasa, macam-macam lagi lah. Bab zakat fitrahnya, siapa layak terima zakat, siapa tak layak terima zakat, itu tak sentuh lagi. Ya, baik. Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa hifzil mursalin. Subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammadin nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inshallah lahumul Fatiha.